Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah dapat kita berkumpul lagi pada malam ni untuk menyambung kitab kita Alamul Jin Wasyayatin, dan kita bab senjata mukmin dalam berperang melawan syaitan. Dan sekarang ni bab jiwa manusia di tengah pertarungan. Betul tak? Kan? Jiwa manusia di tengah pertarungan. Bahasa Inggeris dia apa? Wan bahasa Inggeris tak? Sebenarnya juga. Ya? Human soul in battlefield. Jadi setelah kita mengaji berkenaan dengan bagaimana kita nak menghadapi syaitan, daripada kaedah, ada bagi sini 9 kaedah. Dia bagi dalam buku ni 9 kaedah dalam kita menghadapi penipuan syaitan. Ini mukadimah penting sebelum kita mengaji nak lawan syaitan ni. Sebab tak guna orang tu mengaji cara nak menentang syaitan, nak halau jin daripada badan dia sendiri, sedangkan dia tu sendiri tak ditipu oleh syaitan sebenarnya. Banyak orang dia menawarkan perkhidmatan Ghostbuster ni. Ghostbuster. Dia tawarkan perkhidmatan dia nak halau jin, untuk halau ni, sedangkan dia tu sendiri tertipu dengan penipuan jin dan syaitan. Jadi kita kata banyak orang macam ni. Dia offer banyak perkhidmatan. Contohnya, mari datang kat tempat saya, okay, buat. Rupanya cara yang dia buat tu sini adalah cara yang syaitan, syaitani punya cara. Orang Melayu kita ni, orang kita ni senang tertipu sebab dia nampak saja pakar perubatan Islam. Satu, dia letak nama pakar perubatan Islam, semua dah terpedaya dah. Nombor 2, ustaz. Nombor 3, dia start dengan bismillah. Nombor 4, dia keluar TV, habis lah. Kalau cukup 4 syarat tu, confirm dah, tak ada siapa boleh lawan dah ustaz tu. Bawa lah kitab apa pun tak boleh lawan. Sebab kita kata banyak yang cara yang bertentangan dengan syarak. Pernah sekali saya bersama dengan Dr. Abdul Basit, ada satu pakar perubatan Islam, pakar perubatan, pakar lah, kita pakar tu kan. Dr. Abdul Basit asalnya dia recommend pakar tersebut. Tapi setelah makin lama makin terkenal, makin mengarut. Antaranya tak boleh pasang CD tu dalam kereta, tak ada pasang CD tu dalam ruqyah. Kalau siapa terkena apa jin tadi, kalau pasang CD tu dalam kereta nanti boleh accident, dia kata. Pasang CD tu dekat rumah je, jin boleh lari. Akhirnya Dr. Basit mula-mulanya dia recommend. Lepas tu Dr. Basit kata, ana nasihat antum semua jangan ambil dah. Ustaz tersebut lagi dah. Kerana banyak ni dia punya bertentangan dengan penipuan, bertentangan dengan cara yang syarak. Nak tahu nama je lepas kelas. Tak boleh sekarang lah. Nak tahu nama je lepas kelas nanti. Ustaz tu terkenal. Terkenal Borong Hana nak tanya lah tu nanti lepas kelas. Tak boleh sebut nama dia, bahaya nanti kena saman. Video kita ni keluar YouTube. Jadi sebab itulah buku ni dia bagi mukadimah penting dulu sebelum kaedah nak halau jin tu. Sebab kalau cara-cara yang ke-9 cara ni kita tak boleh buat, tidak boleh kita nak menghadapi penipuan syaitan, bagaimana kita kata kita boleh halau jin tersebut? Jadi kemungkinan perbuatan seseorang itu, orang kata pakar tersebut menghalau jin, sebenarnya bukan ialah cara yang benar. Lalu sebenarnya cara jin tu agaknya dia bersama dengan bahkan penipuan jin tersebut kepada manusia. Bagi contoh yang mudah. Contohnya dia gunakan cara yang sihir untuk menghalau jin. Katakanlah bukan cara yang sunnah, cara yang bid'ah dalam menghalau jin contohnya. Bila buat cara tersebut, jin tu keluar. Lalu manusia akan tertipu. Dia kata apa? Lihat, dengan cara sedemikian dan sedemikian, jin dah keluar. Maksudnya cara dia mujarrab. Jadi mujarrab, bahasa Arab panggil mujarrab, bahasa Melayu panggil mujarrab.
Maksudnya cara yang mujarrab ni, maksudnya bila dah berkesan, kita kata nampak, lihat ustaz fulan dan fulan caranya tadi berkesan, walaupun cara dia tadi bertentangan dengan syarak. Benda jadi banyak. Kalau kita, saya dah ceramah banyak tempat lah, ustaz tapi mujarab ustaz, jawapan dia. Tapi mujarab ustaz, tapi dia pakai perbuatan ustaz. Mazhab tapi ni banyak ni. Kita susah nak terang kepada orang ramai tentang bahawa banyak benda-benda yang syirik dan khurafat yang telah dimasukkan. Saya bagi satu contoh yang mudah, seperti kata ayat dan sedemikian ini untuk halau jin sedemikian dan sedemikian. Oh, kamu ni, di rumah kamu ni ada jin sedemikian, dia tahu nama detail pula tu. Jadi ayat yang kamu kena baca ialah ayat sekian dan sekian, maka jin tu akan keluar. Pertama kita kata, macam mana dia tahu ayat sedemikian dan sedemikian boleh lawan jin tadi? Yang kedua, macam mana dia tahu ayat tadi ialah sesuai untuk jin tu? Ini kita kena kaji balik lah. Sebab itulah banyaklah saya bincang dengan ustaz kita, ustaz sunnah kita. Banyak dia tak bersetuju dengan kaedah yang terapi yang mereka lakukan. Sekarang lagi teruk lagi, zikir terapi lah, apa semua benda semua ni, kita kata itu adalah satu bentuk penipuan terhadap manusia atas nama agama. Kita sambung buku kita ni, Jiwa Manusia di Tengah Pertarungan. Maksudnya tajuk ni nak bagi tahu bahawa manusia ni sentiasa dalam pertarungan dalam menentang syaitan, dalam nak menghadapi syaitan. Jadi dia kata dalam penutupan pembahasan ini saya ingin menegaskan sebuah pembahasan penting dari ucapan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, menggambarkan hakikat pertarungan dan tabiat. Maksudnya setiap hari kita bertarung dengan syaitan. Yelah, macam pagi tadi bertarung nak bangun sembahyang subuh, bertarung lagi. Bertarung nak bersikap sabar, nak kejut anak pergi sekolah, bertarung lagi. Anak tak nak bangun ni. Anak saya 4 tahun nak pergi hantar tadika tu, bukan main susah nak kejut dia. Kita dah timbul perasaan marah. Tu bersabar lagi untuk kita nak baca Quran pagi-pagi. Bersabar lagi kita nak menghadapi kerenah anak murid. Bersabar lagi kerana semua ini kita bertarungan antara syaitan, antara nak ikut syaitan ataupun nak ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Qayyim berkata kesimpulannya, Allah telah memilih manusia di antara makhluknya. Maksudnya Allah Ta'ala telah memilih banyak-banyak makhluk ni, manusia lah yang dipertanggungjawabkan untuk menanggung amanah ini. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha fa hamalaha al-insan wa kana al-insanu zaluman jahula. Kami telah membentangkan amanah itu kepada langit, gunung, bumi. Amanah tu maksudnya apa? Maksud amanah? Amanah itu ialah amanah risalah, amanah untuk menjalankan hukum-hukum Allah ni. Allah Ta'ala bagi dekat gunung, gunung tak sanggup, tak payahlah ya Allah. Allah Ta'ala bagi tanggungjawab tu dekat langit, langit tak nak. Langit yang hebat yang besar, gunung yang besar yang hebat tak nak. Tapi yang sanggup untuk menerimanya ialah manusia. Sedangkan manusia itu zaluman jahula, sangat-sangat zalim. Yang kedua jahul, sangat-sangat jahil. Manusia ini sentiasa berlaku zalim sebab biasanya dia buat perbuatan tu ikut hawa nafsu dia. Jahil sebab apa? Dia selalu buat perbuatan yang berdasarkan hawa nafsu dia juga. Bila orang tu tak ikut ilmu, maka dia itu jahil. Bila dia perbuatan tu berdasarkan kejahilan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang zalim. Sebab zalim lawannya adil. Adil maksudnya wadu'u syai'in fi mahallih. Wadu'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebab itulah Allah Ta'ala bila dia bagi pada langit, bumi dan apa semua, bumi tak nak terima sebab dia tahu ini tanggungjawab yang besar. Fahamalahal insan, manusia yang ambil. Sebab itulah amanah di situ. Banyak orang bila dia terjemahkan amanah, dia hanya menterjemahkan amanah tu dari segi, kita kata amanah bila kita bagi barang, dia tanggungjawab itu saja. Maksudnya amanah apa? Amanah macam kita kata kita bagi tanggungjawab kau sebagai ketua jaga duit. Jadi dia kata amanah tu hanya bab jaga duit tu je. Tidak, amanah di sini ialah amanah dalam menjalankan syariat Allah. Kata mufassirin Ibn Abbas dan lain-lain, kalau kita buka tafsir Ibn Katsir, dia kata amanah itu ialah apa? Iaitu menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang tu macam mana dia amanah rezeki, jaga duit pun, tapi dia tak ikut hukum Allah Ta'ala, dia tak amanah di sisi Allah sebenarnya. Sebenarnya yang saya sebut dalam kuliah-kuliah saya yang biasa saya datang kat taklim ni, bila saya kata Nabi SAW tu amin, betul tak? Amin, Al-Amin kan? Amin maksudnya apa? Amanah. Bila kita tanya orang, ustaz-ustaz ke, ataupun kita kebanyakan manusia, kita amin tu sebab apa? Sebab Nabi ni amanah. Bila orang bagi barang dekat Nabi, Nabi akan jaga. Nabi tak akan apa? Sia-siakan. Nabi tak akan hilangkan barang tersebut, Nabi akan jaga. Yes, itu satu part daripada amanah. Sebenarnya amin yang lagi besar pada Nabi SAW tu, iaitu aminu ala wahyihi, iaitu amin amanah terhadap wahyu Allah Ta'ala tu. Itu amanah yang sebenar-benar amanah. Sebab itulah malaikat Jibril dipanggil nazala bihi ruhul amin. Malaikat Jibril digelar ruh al-amin, iaitu malaikat yang amin, yang amanah. Sebab apa? Malaikat tu dijalankan semua tanggungjawab yang Allah Ta'ala perintahkan. Sebab tu kalau manusia tu macam mana dia amanah dalam kerja dia pun, tapi dia tak amanah atas perintah Allah, di sisi Allah dia tak amanah sebenarnya. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini, yang saya pernah bacakan di satu tempat Al-Qadim tu, innal amanata nazalat ala jazri qulubir rijal. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah masukkan sikap amanah itu dalam hati manusia. Maksudnya pada dalam hati manusia ni, ada di lubuk hatinya dia tak nak patuh pada perintah Allah. Itu satu. Thumma nazala al-Quran fa'alimu minal Quran wa 'alimu minas sunnah. Kemudian turunnya Al-Quran, maka Al-Quran dan Sunnah itu menerangkan lagi lebih detail apa itu amanah. Maksudnya dua amanah. Satu amanah yang Allah Ta'ala tanam dalam diri kita secara, kita kata fitrahnya, iaitu kita ni nak patuh perintah Allah, tak nak berlaku maksiat, tak nak berlaku songsang. Sebab itulah sebagian manusia, kebanyakan manusia, bila kita sebut berkenaan dengan salah guna kuasa, semua tahu salah guna kuasa tu salah. Tak payah buat dalil Al-Quran dan Sunnah pun, semua tahu salah guna kuasa, benda tu salah. Mana datang benda ni? Allah Ta'ala masuk tadi, innal amanah nazalat ala jazari qulubir rijal, atas di lubuk hati manusia. Tetapi detail terhadap penyalahgunaan kuasa itu dapat dari mana? Daripada wahyu. Lepas tu thumma nazala al-Quran fa'alimu minal Quran wa 'alimu minas sunnah. Kemudian datangnya Quran, maka manusia belajar lebih detail tentang amanah itu daripada Quran dan Sunnah. Lepas tu tak cukup semata-mata hanya berdasarkan kefahaman kita tentang salah guna kuasa contohnya, ataupun tak cukup dengan kefahaman kita tentang amanah. Kalau tidak, kita akan mentakrifkan amanah tu macam orang kafir takrifkan amanah. Dia hanya terhad kepada penjagaan harta, tanggungjawab pada hak-hak manusia saja. Sedangkan amanah sebenarnya menjaga hak manusia dan jaga hak Allah. Sebab tu dalam hadis itu sebut panjang lagi, hadis tu lebih kurang 10 baris lagi hadis tu. Dia kata kemudian thumma yanamur rajul an-naumata fatuqbadul amanah fayadhillu atharuha mithla al-waqti. Kemudian manusia tidur. Bila manusia tidur, maka hilang amanah tu sedikit demi sedikit, sehingga kan ada amanah tu hanyalah tinggal seperti satu titik-titik, seperti kesan daripada luka-luka kan. Macam orang biasa kena bisul, macam kata-kata lemaknya hitam ni. Inilah dia. Amanah tu hanya tinggal bintik-bintik macam ni saja. Fayadhillu atharuha mithla al-waqt. Maksudnya hadis kata bila manusia tu banyak tidur, maka dia akan hilangnya sikap amanah. Bukan yang banyak tidur maksudnya. Lepas ni ustaz tak tidur banyak lah ustaz uji minggu. Maksudnya ialah bila manusia tu start lalai terhadap amanahnya, terhadap perintah Allah Ta'ala, maka sikap amanah tu akan dia dicabut sikit demi sikit. Kemudian thumma yanamur rajul an-nawmata, kemudian tidur lagi, lalai lagi, fatuqbadul amanah, ditarik lagi, fayadhillu atharuha mithla al-majal kajamrin dahrajtahu ala rijlik, iaitu sehingga kan akhirnya amanah tu hanyalah seperti gelembungan bila tangan kita tu melepuh kena air panas. Mesti tak kena minyak panas kadang-kadang, kalau menggelembung besar tu tak, tapi dalam tu ada apa? Air kan. Lama-lama apa jadi? Pecah kan. Lepas pecah apa jadi? Kosong kan. Tak ada apa. Maksudnya gelembung tu besar, tapi dalam tu kosong. Maksudnya akhirnya amanah tu akan hilang. Akhirnya hingga la hatta hakadan nas la yu'addil amanah, sehingga hampir-hampir manusia tidak menjalankan amanah.
Sehingga dikatakan, sungguhnya pada Bani Fulan wa Fulan rajulun aminan. Sungguhnya pada Puak dan Fulan ni ada satu orang lelaki yang amanah. Maksudnya susah sangat nak cari amanah. Satu lelaki amanah saja di satu kampung, hujung kampung orang dah bangga. Orang kata ma ajladahu, ma asfarahu, ma aqalahu, hebatnya dia. Sedangkan rupanya Nabi kata tidak ada dalam hatinya walaupun sebesar zarah iman. Macam sekarang kita tu, oh Masya Allah, orang ni begitu amanah, begitu integriti, begitu apa, rupanya dialah orang paling kuat melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah hadis ni diriwayatkan oleh Huzaifah. Huzaifah kata, telah lalu berzaman ni kepada aku, dia kata, faqad marra alayya zamanun. Dia kata, la ubali fima ubayi'. Dia kata, aku tak peduli dengan siapa aku berurusan. Dia kata, kalau orang Islam, la yuruddannahu alayya islamu. Kalau dia orang Islam, pasti iman dia tu, Islam dia tu pasti akan mengembalikan hak aku. Maksudnya kalau berlakunya perselisihan, kalau orang Islam mesti dikembalikan hak dia. Walau kana kafiran la yuruddannahu alayya sa'ih. Kalau orang kafir, nescaya orang yang menjaga undang-undang ketika itu akan memastikan orang kafir tadi mengembalikan haknya. Tapi walakinnal an, kata Abu Huzaifah, kata, tapi sekarang ni la ubai illa fulanan wa fulana. Sungguh sekarang ni aku tak berurusan melainkan dengan fulan dan fulan. Dia sekarang lah. Kita sekarang tiba satu zaman di mana amanah tu tak ada. Sekarang hatta agama pun, kita nak panggil ustaz pun kita tak boleh panggil mana-mana ustaz, betul tak? Sehingga tak boleh nak panggil mana ustaz. Kan panggil ustaz ni kan dia ajar benda mengarut, ajar benda bid'ah. Ustaz ni kan dia ajar benda-benda yang khurafat. Dia suruh tiup sana, tiup sini datang kuliah kita. Kita pun pening kepala, ha? Kan cerita pasal Al-Hallaj. Oh, Hallaj itu seorang ulama yang besar, sufi besar. Sedangkan Hallaj itu satu ulama sufi yang telah dihukum bunuh oleh pemerintah pada zaman tu. Sebab dia kata, anak al-haq, aku inilah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dalam poket aku. Punyalah dia kononnya hebatnya Allah Ta'ala dalam poket aku. Pemerintah pada zaman tu dah hukum bunuh. Bahkan para ulama situ pada ketika itu memuji perbuatan pemerintah menghukum bunuh dia ni sebab sesat. Datang Muhammad penceramah ni kat masjid, sebuah masjid di Serambut, tak nak sebut nama. Dia ceramah, dia kata, oh inilah ulama, orang semua tak faham, dia sebenarnya telah mencapai satu makam tertinggi yang kita semua tak mencapainya. Bukankah Imam Al-Ghazali telah berkata, sesiapa yang membuka rahsia rububiyah, maka dia akan jadi zindik. Apa benda cerita pun kita tak faham. Takkan Islam ini, takkan ini Islam. Tuan-tuan rahimakumullah, kata penulis kitab ni, dia kata Allah Ta'ala telah memilih manusia di antara makhluknya untuk memegang amanah ni. Kemudian dia memuliakan dan memilihnya. Kemudian dia memuliakan dan memilihnya. Betul? Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam berbanding orang lain. Lepas tu walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Lepas tu kalau orang tanya, mana lagi handsome, jin ke manusia? Manusia lagi handsome. Mana tahu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala telah jadikan manusia lebih. Tapi kalau jin tu dia menyamar, lain cerita lah. Jin tu dia berubah bentuk, lain cerita. Tapi kita kata kejadian manusia tu lebih baik daripada kejadian jin. Tapi tu dari segi fizikal. Sebab tu kalau orang kata, saya pernah bawa pun isu ni kat dalam kelas ni, sebaik sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Betul tak statement tu? Betul tak statement tu? Sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Betul tak statement tu? Betul? Statement tu salah, tapi yang tak cakap betul. Statement tu salah, tapi ustaz cakap betul. Mana satu yang betul? Sebaik-baik manusia, sejahat-jahat manusia ialah sebaik-baik jin. Betul tak statement ni, tuan-tuan rahimakumullah? Dari segi fizikal. Tapi ada fizikal. Maksudnya kalau dari segi agama tak boleh. Mana boleh sejahat-jahat manusia? George Bush lagi baik daripada jin Islam. Takkan Ariel Sharon kenal Ariel Sharon? Kalau tak kenal Ariel Sharon ni bahaya dia. Kalau takkanlah Ariel Sharon tu lebih baik daripada jin Islam. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ahqaf, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jin, yang mereka tu dengar Quran, yang mereka beriman.
amanna bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dia kata sungguhnya Allah Ta'ala tu Tuhan kami ni tak ada anak. Lebih afdal lah jin tadi daripada manusia tadi. Jadi statement tadi kena kaji balik. Sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin, tak betul statement tu. Tapi kalau seburuk-buruk manusia, sehandsome jin, itu mungkin. Sebab tadi ayat tadi lah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi. Kami telah jadikan manusia itu dalam penciptaan yang terbaik. Sebab itulah, buat apa nak kahwin dengan jin? Betul tak? Ada setengah orang kata ada perkahwinan antara jin dan manusia. Yang manusia yang kurang handsome pun kamu tak nak kahwin, ini nak kahwin dengan jin nak. Ini buruk. Itulah mengarut lah tu, ya? Kemudian dia memuliakan dan memilihnya, menjadikannya sebagai tempat bersemayamnya. Apa maksud tempat bersemayamnya? Kalau dalam bahasa Inggeris apa terjemahan dia? Dr. Zainal? Ya? Sebab tu kita kata Allah Ta'ala telah jadikan dalam hati manusia ni tempatnya beriman kepada Allah Ta'ala. Itu hebatnya. Allah tak jadikan dalam gunung, tak jadikan dalam pokok, tak jadikan dalam hati manusia itu tempat iman kepada Allah. Tak ada kat tempat lain, manusia dan jin. Keimanan, tauhid, ikhlas, cinta, pengharapan, ni semua Allah Ta'ala jadikan dalam diri manusia. Maksudnya ini kelebihan manusia lah. Allah Ta'ala tak bagi sifat ikhlas dalam binatang. Mana ada binatang tu ikhlas, sedekah? Tak ada binatang. Ada tak binatang ikhlas? Kucing ni ikhlas, mana ada? Kita tak pernah cabut sekali pun. Ada tak? Kucing anjing ni ikhlas bantu tuan ni, dia tak harapkan balasan. Tak pernah. Cinta mungkin ada, tapi tak sama cinta dengan tauhid. Ada tauhid dalam binatang. Kucing ni syirik lah, mana ada? Mana ada? Sebab tu Allah Ta'ala jadikan benda-benda yang mulia ni. Tauhid ialah semulia-mulia ibadah. Kat mana ada tauhid ni? Manusia. Lalu tapi Allah Ta'ala bila bagi benda yang special, dia uji juga. Seperti mana Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala uji dia. Sebab Allah Ta'ala telah jadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil kan, kekasih dia yang sejati. Maksudnya tak ada kekasih lain lah. Oleh itu Allah Ta'ala uji dia dengan suruh hantar isteri dia tu, Hajar tu, ke Makkah, ke Bakkah. Begitu juga Allah Ta'ala ni uji kita ni. Maksud Allah Ta'ala jadikan hati kita ada cinta, ada tauhid, ada ikhlas, ada benda-benda ni semua. Tapi pada masa sama dia nak uji benda-benda tu betul-betul tak. Kamu punya tauhid ni betul, kamu punya cinta ni betul, kamu punya ikhlas ni betul. Maka dia uji dalam samanya ada syahwat, marah, lalai. Tiga ni benda yang sangat berbahaya. Kalau kita baca kitab Ibn Qayyim, punca rosak manusia tiga, rosak hati manusia. Satu, syahwat. Yang kedua, patutnya kita tambah syubhat. Yang ketiga, marah, ghadab. Yang keempat, lalai, ghaflah. Orang Penang kata ghaflah. Syahwat, syubhat, marah, ghadab. Yang keempat, ghaflah. Ghaflah. Orang Penang kata ghaflah maksudnya apa? Tak boleh pakai kan? Dia ni ghaflah, tak boleh pakai. Betul ya? Ada dengan kepala-kepala ghaflah. Ghaflah. Nanya Ustaz Alim lah, tak tahu. Pertama yang rosak manusia syahwat. Syahwat maksudnya apa? Kalau siapa kata syahwat tu nafsu, maka salah dia. Syahwat tu apa? Kalau siapa kata syahwat tu nafsu, salah. Sebab nafsu ada nafsu yang baik. Syahwat semua tak baik. Tak ada istilah dia ni mempunyai syahwat yang baik. Mana ada? Kalau sebut nafsu, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu yang tenang, mutmainnah. Jadi kalau syahwat tak ada kata syahwatnya mutmainnah, tak ada. Syahwat yang tenang tak ada. Syahwat maksudnya apa? Ya, kecenderungan kepada kejahatan. Hampir. Syahwat. Macam mana maksud dia? Wa'adi. Selalu dengan syahwat.
setiap perbuatan yang menurut hawa nafsu yang bertentangan dengan syariat Allah itu syahwat. Panjangnya memang panjang. Tak ada satu perkataan. Perbuatan menurut nafsu yang mujawazatul al-had, yang bertentangan dengan melebihi hadnya, yang mengikut, yang bertentangan dengan syarak, maka itulah syahwat demikian. Macam nafsu. Nafsu, kalau tak ada nafsu, habislah kita semua ada nafsu. Nafsu makan. Kalau kata saya tak ada nafsu makan lah, tu kurus, saya tak ada nafsu makan, betul tak? Bila hilangnya nafsu makan, maka tak ada selera makan. Itu lain. Nafsu makan. Tapi kalau nafsunya makan itu melampau pada hadnya, bertentangan dengan syarak, maksudnya yang haram ke yang halal semua belasah, maka itu syahwat. Okey, contoh hubungan seksual. Hubungan seksual nafsu. Kalau tak ada hubungan seksual, mana tak, manusia ni tak boleh, tak fungsi dengan betul lah manusia ni. Jadi kita ada hubungan seksual pada tempat yang halal, perkahwinan. Maka bila nafsu itu dituruti pada tempat yang bertentangan dengan syarak, maksudnya nak buat benda yang haram, maka itu dinamakan syahwat. Itu kena faham betul-betul. Sebab kadang-kadang orang kata nafsu tak semua. Lepas tu kita tahu ada orang melampau dalam menekan nafsu. Ini golongan sufi terutamanya, tarikat-tarikat ni. Dia melampau, dia dua golongan yang melampau. Satu golongan ifrat, dia melampau sampai kata nafsu ni tak boleh layan langsung, tak boleh makan, kita kena makan kulit roti je. Kalau kamu nak mendekatkan diri kepada Allah, kamu kena meninggalkan makan daging, kamu kena makan kulit roti. Mana boleh, ini bukan Nabi SAW makan daging, makan peha lagi. Jadi kalau kita minta ke restoran, mamak peha ayam, ayam peha, tak ikut nafsu dah tu. Maksudnya kita, Nabi pun makan peha. Dia kata, kau ni asyik-asyik minta peha, ikut syahwat. Tak, bukan, tak kena tu, tak kena. Apa lagi? Makan, seksual lagi, shopping, keinginan untuk berjaya contohnya, bekerja nak dapatkan ganjaran dunia, melampau menjawazatul had sampai melupakan tanggungjawab dia untuk belajar, melupakan tanggungjawab dia ke mak ayah dia, melupakan tanggungjawab pada silaturahim, melupakan tanggungjawab daripada yang lain, maka ini dikata syahwat. Yang kedua, syubhat. Syubhat maksud dia kekeliruan, memahami sesuatu bukan pada haknya, itu panggil syubhat. Memahami sesuatu bukan pada yang sepatutnya, itu panggil syubhat. Yang ni manusia rosak kedua ni juga. Okey? Sebab apa? Dia sangka dia dalam kebenaran, sedangkan dia dalam kesesatan. Syubhat. Termasuk dalam syubhat apa dia? Jahil, bid'ah, syirik, dalalah, fasik. Yang ni termasuk dalamnya syubhat dia. Kadang-kadang orang tu dia kuat menahan syahwat, tapi dia termasuk dalam syubhat. Macam Arqam, paling kuat tahan pakai apa semua paling kuat menjaga diri dia. Dia tanya sahabat-sahabat, seorang sahabat sekolah Makar dulu, tempat orang budak-budak Arqam dikumpulkan. Mereka bagus, Masya Allah, akhlak baik. Kebanyakannya lah, ada satu dua yang slack tu biasalah. Kebanyakannya akhlak dia baik, tapi mereka ada kepercayaan yang batil. Maka ini kita kata terberdaya dengan syubhat. Yang ketiga dia kata ghadab, penyakit marah. Ghadab ini, penyakit ghadab inilah yang banyak musnahkan manusia. Kenapa di Syria orang boleh bunuh sampai tak berberi kemanusiaan? Ghadab. Kenapa orang ada dendam yang melampau sampai boleh sihir orang lain? Ghadab. Marah yang melampau. Kenapa berlaku kita kata dera anak? Ghadab. Bukan sebab syahwat. Dia tak ada, aku bersyahwat nak pukul budak ni, mana ada syahwat aku nak pukul budak. Tak, ini dia bukan ikut nafsu. Dia benda ghadab, marah tadi. Kerana ghadab lah dunia ni binasa, perang sampai kan. Kadang-kadang sebabkan, kalau kita baca sejarah Melayu tu, sebab main sepak takraw terlanggar, dia punya tengkolok dia jatuh, terus perang antara kampung dengan kampung yang lain. Betul tak? Ghadab dah tu. Yang last sekali, ghaflah, lalai. Dia mungkin alim, dia mungkin tak ikut syahwat, tapi dia lalai. Lalai dengan lupa berbeza. Apa beza ghaflah dengan nisyan?
Ghaflah, lalai. Nisyan, lupa. Apa beza ghaflah dengan nisyan? Nisyan kemungkinan dia terlupa. Masalah biologi kadang-kadang. Itu nisyan. Sebab tu Nabi kata apa? Diampunkan daripada umatku al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diampun kepada umatku yang khata' tersilap, wan nisyan terlupa, wa mastukrihu alaih, dan orang yang dipaksa. 3 golongan ni. Rafi al-qalam an thalath kan? Itulah itu hadis lain. Ini diampunkan kepada umatku. Inna Allah tajawaza fi ummati an al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khata' tersilap, wan nisyan terlupa, wa mastukrihu alaih. Atau orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu kejahatan. Ini nisyan, namanya nisyan. Tapi Nabi tak kata aku mengampunkan kepada umatku tersilap dan ghaflah, lalai, tak ada. Sebab apa? Sebab ghaflah itu perbuatan sengaja melupakan. Itu ghaflah. Bagi contoh yang mudah. Waktu Zuhur masuk, tiba-tiba kereta accident. Bila accident apa semua kelang kabut, nak pergi report, pergi jalan bandar, apa semua, nak tarik kereta apa semua. Kali Allah lupa sembahyang Zuhur. Itu nisyan. Kalau dia sembahyang Zuhur lepas tu pun dia kira tak bersalah tadi, dia angkat kesalahan. Ghaflah, tengok cerita Melayu dulu. Pukul 1:30 Hindustan hari Sabtu. Pukul 2 kan, ni jalan layan baiknya gede. Pukul 3:30, tak apa lagi, ada lagi time. Sambung nak sekali pukul 4 tiba-tiba sakit perut tentunya. Pergi toilet apa semua kelang kabut, sekali asar dah habis. Oh, tak boleh kata sebab saya sakit perut, tak sebab sembahyang Zuhur. Tak ada. Tadi pukul 2 tadi sampai pukul 4:30, pukul 4 suku kau buat apa? Ni dia panggil ghaflah. Ini panggil ghaflah. Sama juga, dia cuba hafal Quran, dia ulang kali, tiba-tiba terlupa ayat. Ini panggil nisyan. Ghaflah, dia hafal ayat, dia buat tak tahu, dia tak ada ulang kaji apa semua. Ini panggil ghaflah. Ghaflah ni yang Allah Ta'ala marah kalau orang hafal Quran, kemudian dia ghaflah, dia ghafil daripada apa tanggungjawab dia. Itu panggil ghaflah. Jadi 4 ni yang bahaya kat manusia. Ghaflah, okey. Syahwat, ubat dia apa? Syahwat lawan dia apa? Apa kaedah terapi dia? Puasa dia punya detail kecil dia tu. Syahwat, ubat dia apa? Bawah juga tu. Satu perkataan. Syahwat lawan dia, nak membaiki syahwat tu dia kena. Okey, dia setiap ni syahwat, syubhat, marah, lalai, dia semua ada dia punya lawan dia. Syahwat lawan dia, untuk menghadapi syahwat tu, ubat dia lawan dia ialah takut kepada Allah Ta'ala. Maksudnya ialah patuh pada semua perintah Allah. Taqwa. Syahwat tadi. Yes. Ataupun lebih kecil lagi, kita kata taqwa tu umum. Lebih kecil lagi, untuk lawan syahwat tu kita kena menekan syahwat dengan beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Zikir itu part ibadah. Contohnya nak menekan, tadi macam Puan Rohana kata, puasa itu part of cara menekan syahwat. Lepas tu kalau kita tengok ibadah kita, solat 5 waktu, dia semua nak menekan syahwat kita. Contohnya solat menekan syahwat kita terhadap dunia. Lepas tu ada 5 waktu. Time Zuhur je kita stop Zuhur, untuk kita tenangkan balik kehidupan kita. Lepas tu sibuk kena kerja-kerja, stop Zuhur 2 rakaat, 4 rakaat. Tu ada doa apa semua lepas tu. Zuhur qasar 2 rakaat lah. Betul lah tu. Musafir. Cover. Ya, rasa kita qasar, kita sibuk kan. Dengan musafir. Lepas tu zakat menekan syahwat orang yang berharta. Haji menekan syahwat orang yang nak hidup senang. Lepas tu kalau kita tengok sedekah, orang kadang-kadang setengah orang dia banyak harta, dia kerja dia boleh sedekah. Bagi dia sedekah tu benda yang ringan. Jadi bagi dia zakat tak ada benda. Ada setengah orang buat keluar duit ni kedekut. Jadi zakat tu mendidik jiwa dia, menekan dia punya
keinginan dia. Ada setengah orang, dia senang bagi duit tapi susah bagi tenaga. Maka kat situ haji tu yang menekan dia punya syahwat dia, nak tunjuk dia hebat apa semua tu. Betul, ada haji bagi orang keluar tenaga pula. Sebab tu dalam Islam ada setengah orang bagi keluar tenaga senang, bagi pergi haji okey, happy. Nak keluar duit susah. Ada setengah orang keluar duit senang, buat kerja senang, tapi bab makan dia susah. Allah Ta'ala bagi dia puasa. Ada setengah orang buat puasa apa semua boleh, tapi dalam bab masa ni dia tak boleh nak jaga masa. Maka Allah Ta'ala tekan dia dari segi solat. Sebab tu ini kata Syekh Abdullah Al-Imam kata, kalau kita kaji setiap solat tu, setiap rukun tu, setiap rukun Islam tu, semuanya dia menekan sikap syahwat dalam jiwa manusia. Itu dia katakan penyucian jiwa tadi. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala telah menghantar Nabi liyuzakkikum, untuk menyucikan jiwa. Macam ni cucikan jiwa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah harta kamu zakat itu, min amwalihim, sadaqatan, sebagai sedekah, tutahhiruhum, untuk menyucikan jiwa mereka, wa tuzakkihim biha, dan untuk menyucikan, membersihkan, melatihkan diri mereka dengan ibadah zakat tadi. Kerana pada ibadah zakat tu sucikan dari segi pertama-tama, sucikan dari segi sifat lalai terhadap tanggungjawab orang lain. Kalau orang faham betul-betul. Begitu juga pada seterusnya, pada puasa, begitu juga pada haji, pada yang lain. Tapi orang tak faham, betul lah. Saya tak berminat sangat. Saya sebut dalam kuliah banyak kali dah. Haji 5 star ni, saya kurang, memang sangat-sangat tidak menggalakkan haji 5 star ni. Sebab roh kita berada di Mekah itu untuk menekan kita punya kesombongan apa semua tak ada dah. Wallahu a'lam bissawab. Umrah hotel tu duduk 5 star boleh, tapi cara perjalanan umrah tu jangan 5 star. Faham tak? Tahu tak perjalanan umrah 5 star macam mana? Tak boleh panas. Orang tahu tengah-tengah panas tu kita pergi, ini bukan ambil pukul 3 pagi. Tu melontar pukul 3 pagi, lepas tu dia jamak hari pertama, hari kedua punya melontar. Faham tak? Hari ke-11 dengan 12 tu, dia buat 11 tu lewat, terlebih sampai hari ke-12. Tu hari ke-12 punya dia awalkan, dia buat jamak melontar tu. Hari ke-12 tu selepas subuh tu dah nafar awal lah. Ini kata Haji Hafsah tu tak, roh tu tak ada. Abang Haji pun buat jadi tak nak cerita lah tu. Itu cerita lain lah. Itu cerita lain lah tu. Kalau orang susah, orang tua, orang sakit, itu tak masalah lah. If'al wala haraj. Kalau dia kata if'al wala haraj, buat, tak ada kesusahan, tak ada dosa kesalahan bagi kamu. If'al wala, ya Rasulullah, aku terbuat ini dulu sebelum aku buat ini. If'al wala haraj. Yang ni buat ni dulu sebelum buat ni. If'al wala haraj. Sebab itu pertama kali dia ikut Nabi buat haji, maka orang ikut kan ramai. Kadang-kadang yang terlepas, ada yang terlambat. Maka dia kata if'al wala haraj. Sekarang ni badan sihat kat rumah, boleh pergi gym kat Malaysia, boleh pergi gym jogging 10 round kat Taman Tasik. Bila datang haji nak pergi melontar, kita kena ambil pukul 3 pagi. Tak boleh ambil waktu afdal. Tak kena. Kalau orang sakit, iyalah orang tua, orang sakit, ataupun dia bawa isteri, dia kena teman. Ada yang cerita. Ini sihat, muda, belia, boleh menggong 5 jam. Dia datang melontar, nak berdiri tak boleh. Minta maaf lah sebut kalau biasa menggong, tak kena lah. Wallahu a'lam bissawab. Mengomel lagi ustaz ni. Kemudian syubhat ubat dia ilmu yang sahih, Al-Quran dan Sunnah. Marah ubat dia as-sabru. Lalai, ghaflah, saya pernah sebut dalam kuliah lepas. Lalai, ghaflah, ubat dia al-hadar, berjaga-jaga. Al-hadar, berjaga-jaga, dalam keadaan penuh berjaga-jaga. Yahdharuna al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Atau kata yahdharul akhirah, mereka berjaga-jaga. Sebab itulah ubat kepada lalai, berjaga-jaga. Berjaga-jaga maksudnya, kita baca dalam bincang sebelum ni kan, dia kata orang beriman tu sentiasa dalam keadaan al-hadar, jaga-jaga. Dia jaga-jaga, dia tengok satu ni, dia tengok status Facebook, oh ini syubhat ni, tak boleh. Ini fitan ni, fitan, tak boleh dengar.
Dengan ceramah ustaz sebut sikit pasal tak boleh. Ini melemahkan jiwa kita. Pasal muzik sikit, memang sedap ni, Hotel California tutup, tak boleh. Lemah jiwa kita. Nanti kita akan syok layan. Ini hadar. Ini kita panggil hadar. Syaddul hadar. Jadi faham ni? Empat penyakit yang besar ni. Kalau ada rezeki, kita boleh buka kitab Ibn Qayyim terus. Bab macam ni Ibn Qayyim sebutkan 4 penyakit ni dan cara mengubatinya. Detail tu, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian Ibn Qayyim selanjutnya berkata, dia syaitan masuk ke dalam manusia dari pelbagai pintu yang cenderung disukai jiwa dan tabiatnya. Kita macam sebelum ni kan, syaitan dia akan masuk ke dalam benda yang kita suka. Contoh kalau orang tu dia tak minat muzik, syaitan tak akan kata minatlah muzik, tak ada. Dia minat apa, tak minat muzik, dia minat main gendang. Itu syaitan akan bagi ekstra kat gendang tadi. Tekan dekat gendang tu, yang bergendang 4 jam tu. Faham tak? Jadi dia rasa dia cinta Allah tu dengan main gendang 4 jam. Macam tu cinta Rasul main gendang je. Ada orang pula, dia memang minat muzik, jadi Allah Ta'ala masukkan dia pada muzik ni, melampau pada muzik. Jadi dia kata, muzik ni tak apa, muzik ni terapi jiwa. Itu yang zikir semua dah jadi macam lagu dah. La ilaha illa anta. Tak ada kena-mena dengan hidup atas mati. Jadi semua nak dilagukan. Ustaz ni semua tak boleh ustaz ni. Sebab apa? Sebab kata Imam Malik, apa yang bukan agama pada zaman sahabat tu, maka bukan agama zaman sekarang tu. Kita atas dasar itu yang kita marah tu. Imam Malik rahimahullah kata, apa yang bukan agama pada zaman sahabat, maka hari ini juga dia bukan agama. Maka para sahabat tak ada kerja dia duduk menyanyi, berzikir, apa semua tak ada. Menyanyi, berzikir tapi tak ada macam nak menyanyi, semua nak menyanyi, semua zikir nak tukar jadi nyanyi. Tahu tak? 1-2 okey lah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi, tu okey lagi. Ini semua benda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin pun nak buat lagu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni, zikir pagi petang, semua jadi lagu dah. Syaitan dia ubah, dia masukkan. Akhirnya anak itu dia dengar tu zikir tu bukan pasal zikir tu, pasal syok lagu tu. Betul, kita kata ni bukan daripada Islam. Jadi syaitan akan masukkan. Kalau orang tu suka bergaduh, syaitan akan masukkan pada sikap suka bergaduh, dia akan nipu kat tempat tersebut. Kemudian dia kata apa? Syaitan dapat menyesatkannya dari diri, jiwa dan hawa nafsunya. 3 komponen ini diciptakan untuk menguasai dan memerintah, daripada diri, jiwa dan hawa nafsu. Nafs, ruh. Yang ni semua tempat syaitan nak tipu manusia. Dengan badan, dia melemahkan badan kita dengan dia suruh makan benda-benda yang tak elok. Syaitan. Lepas tu syaitan suruh makan benda yang haram. Sebab makan benda yang haram melemahkan badan. Jiwa, dia akan masukkan kesedihan-kesedihan. Dia akan menyibukkan kita ni dengan memikirkan benda-benda yang tak sepatutnya kita fikir pun sebenarnya. Betul tak? Kalau setengah orang manusia ni, kita tengok bola, Allah, malam tadi sokong Liverpool katanya, Liverpool kalah. Dia punya sedihnya hari tu tak boleh kerja, hilang selera nak kerja tu. Apa pasal kau ni monyok je, Liverpool kalah semalam kata. Dan syaitan, dia melemahkan jiwa manusia dengan benda yang tak sepatutnya dipikir. Kadang-kadang dia melemahkan jiwa, dia fikir, aku ni tak dapat, aku punya target tahun 2014 sebelum 2014 ni aku nak tambah spoiler baru, tak dapat. Dia sedih. Dia sedih dengan benda tersebut. Benda yang syaitan dia sedihkan dengan benda-benda macam ni. Dan nafsu ma'ruf lah yang saya sebut yang panjang tadi. Betul-betul. Kebanyakan manusia sekarang, kita buka surat khabar, buka televisyen, apa yang dipaparkan kita tu sebenarnya benda yang tak patut kita sibukkan sebenarnya. Pasal make up, pasal masak, betul tak? Masak tu baguslah, masak sedap tu, tapi dia punya melampau dalam masakan sampai cara nak tuang sos tu pun macam ni, apa semua. Betul tak?
Berjam-jam bincang pasal tu. Pakaian, bincang berjam-jam pasal pakaian. Dia ni, oh artis ni pakai pakaian macam ni tak sesuai, patutnya dia pakai macam ni. Nampak tak? Sebab saya kata benda macam ni, akhirnya di kita ni, fokus kita kepada benda yang tak sepatutnya, bukan Allah Ta'ala. Akhirnya kesedihan dan kegembiraan kita tu bukan pada Allah, bukan pada isu kita taat pada Allah atau tak taat pada Allah. Itu kegembiraan dan kesedihan pada benda yang tak apa-apa sebenarnya. Bola sepak Chelsea malam menang, Chelsea kalah, Liverpool menang, Liverpool kalah. Kalau yang budak remaja pula, Allah semalam jadi terkeluar, ada AF, Allah kalah apa semua, patutnya apa semua, menangis apa semua. Benda yang tak sepatutnya dia sedih, tak sepatutnya dia, itu bukan sumber kegembiraan, itu bukan sumber kesedihan manusia. Tapi syaitan telah berjaya menyibukkan manusia dengan perkara tersebut. Akhirnya sumber kegembiraan, sumber kesedihan dia bukan kepada macam mana dia taat kepada Allah Ta'ala. Ulama salaf dulu, punca kesedihan dia sebab hari ni aku tak sempat baca Quran, sedih. Hari ni sedih sebab hari ni aku tak sempat sembahyang jemaah. Satu waktu pun tak sempat. Dah 5 waktu, 5 aku sibuk. Satu waktu pun tak sempat sembahyang jemaah kat masjid. Sedih dia. Itu punca kesedihan. Tapi orang sekarang punca kesedihan benda-benda yang tafih, benda yang lekeh. Sebab itulah dia punya fokus kehidupan dia tak ada lagi pada Allah Ta'ala. Itu syaitan telah berjaya maksudnya. Bukan setakat nak jadi jahat tuan-tuan. Bukan orang tak jadi jahat pun, orang tak jadi perompak ke, tak jadi perogol, tak. Tapi dengan dia melarikan hidup manusia ni, fokus sumber kesedihan dan kegembiraan dia bukan kepada Allah Ta'ala, kepada perintah Allah. Itu pun satu kejayaan besar bagi syaitan. Sebab tu dia tak peduli keliling dia ahli bid'ah ke, keliling dia orang buat maksiat ke, keliling apa. Bukan semua kesedihan dia. Orang beriman, kesedihan dia tengok keliling dia orang minum arak, sedih dia. Tengok bawah ni, sedih dia tengok Allah, banyaknya orang yang kafir minum arak. Macam mana sedih, macam aku nak Islam kan. Ini kesedihan, semua kesedihan. Tapi kalau orang yang syaitan, orang telah ditipu syaitan, semua kesedihan bukan dia lalu, Allah, mamat ni umur bayar dengan aku, tapi kereta dah besar dah, aku kereta tak macam dia lagi. Oi, apa ni, nampak aku ni tak berjaya dalam kehidupan. Nampak tak? Subhanallah. Itu kita kata ini syaitan ni berjaya tipu kita. Sedang anggota tubuh diciptakan untuk menunaikannya, kerana dia adalah alat yang tunduk dan hanya dapat bergerak. Sebab tu anggota badan ni hanyalah pengikut kepada jiwa kita. Inilah kondisi ketiga unsur tersebut dan unsur anggota tubuh. Maka anggota tubuh selalu akan mentaati apa yang diperintahkan dan apa yang diinginkan ketiga komponen tersebut. Lepas tu kita kata kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia selalu dia bagi contoh manusia ni macam raja, satu pahlawan dengan kuda ni lah. Kuda tu nafsu dia, penunggang dia tu jiwa dia, dia punya akal dia. Jadi macam mana dia nak kontrol kuda dia tu, itu dia kata iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata itulah kondisi seorang hamba, maka kasih sayang Allah yang maha kuasa dan maha pengasih menyebabkannya menolong hamba tersebut dengan tentera. Sebab itulah Allah Ta'ala maha penyayang dia dekat kita ni. Dia tak biarkan kita sendiri-sendiri je dalam nak menentang syaitan ni. Dia tahu kita ni lemah, kita nilai tamadat, kata iblis, manusia ni satu makhluk yang tidak boleh mengkontrol lah, bahasa yang tahu apa sikit lah, tak boleh mengkontrol, mengawal diri dia sendiri. La tamadat, kita sentiasa berubah, betul tak? Seperti hadis sahih Muslim tu kan, bila syaitan dia nampak, bila iblis nampak Nabi Adam diciptakan tu masih dah lagi seperti apa, tembikar tu kan, bila kita dengar tu kan, kena dia ketuk, kemudian bunyi kosong kan. Kan iblis kata apa? Manusia ni seumpama makhluk yang kosong, dah tamalat. Kita tidak mampu memiliki diri dia sendiri. Maksudnya manusia ni sentiasa berubah ikut apa yang diisikan dalamnya. Itu saya sebut banyak kali lah. Kalau kita ni, anak kita diisi dengan high five, jadi high five dah sama besar. Tahu high five tak? Tak ada anak lagi, nanti ada anak tahu high five tu apa. High five yang terjoget, terlompat-lompat tu, budak kecil tu. Kan? Maksudnya dia akan diisi dengan benda tersebut lah. Sebab tu kita kata, ada setengah orang kata, Ustaz, anak saya ni umur 21 tahun dah tak nak agama dah. Macam nak buat Ustaz, dia kata.
21 tahun baru dah nak menentang agama dah, nak jadi ateis dah. Kita kata dia tu produk. Kita kata dia ialah produk. Anak kamu tu produk. Kilang dia dah 21 tahun dah. Inilah dia keluar produk 21 tahun ni. Sebelum 21 tahun ni apa yang kamu buat kat anak kamu? Hantar international school. Betul, international school tak kisahlah, bukan masalah international school. Tapi hantar international school tak diberi pula ilmu agama, bercampur dengan anak orang kafir apa semua. Kasar ustaz ni. Bukan betul macam tu. Kita boleh tengok cara percakapan dia pun macam orang kafir, cara berfikir cara orang kafir, cara sikap orang kafir. Lepas tu tuan-tuan, bukan saya kata anti sangat kita hantar anak sekolah kita sekolah international school ni. Nak hantar lah. Tapi kalau anak tu tak dididik dengan iman, nanti anak nanti tu yang umur 18 tu color rambut merah, hijau pun semua keluar tu. Pergi sekolah, depan sekolah kan salang kawan dia cium pipi. Pergi petang-petang pukul 3.30 pergi ke depan ke Ampang tu. Duduk situ, duduk sembah, duduk sekejap, bagi setengah jam je. Tak usah suruh apa buat kajian, tak usah buat kajian tinggi-tinggi lah, tak usah buat PhD apa tak payah. Petang batu balik sekolah, duduk setengah jam dekat tepi, dekat sembah, dekat sekolah international Ampang tu. Kat mana? Dekat Jalan Kolam Air tu. Tengok situ, duduk situ setengah jam. Tak tahu, tak payah sebut nama, dah saya tak sebut nama. Duduk situ setengah jam kat sembah, tuan-tuan akan tengok. Kalau tuan-tuan hantar anak sekolah tu apa jadi? Aku tak sanggup ada aku sekolah situ. Tamalak, manusia ni la yatamalak. Manusia tak boleh miliki diri dia. Dia akan berubah ikut suasana dia. Sebab tu kita kata jangan biarkan anak kita macam tu. Bahaya. La yatamalak. Sebab tu Allah Ta'ala dia tak biarkan kita bersendirian dalam masalah ni. Sebab tu Allah Ta'ala dia tolong hamba ni dengan tentera dan pertolongan lain. Apa yang Allah Ta'ala hantar dulu, nombor satu, maka diutuslah seorang Rasul. Itu nombor satu dulu. Sebab Rasul ni adalah contoh hidup bagi Al-Quran. Itu senang cerita lah. Kalau kita bagi contoh yang mudah, kita kata macam ni, senang cerita. Yang ni, BenQ ni, brand apa ni? Apa Beno atau brand apa ni, mesin ni kan. Yang datang pasang tu siapa? Kita pasang sendiri ke technician dia pasang? Technician dia pasang. Walaupun dia bagi kita buku tebal pasal ni, kita baca macam mana pun tak boleh pasang sendiri. Betul tak? Baca WhatsApp kita telefon technician tolong. Betul tak? Macam tu juga Quran. Macam mana baca sendiri pun Quran tu tanpa petunjuk Nabi SAW, tanpa technician dia, maka tak boleh faham. Maka itu Quran tu dia punya buku manual, Nabi SAW tu dia punya technician dia. Itu bagi contoh yang mudah lah. Kalau nak bagi orang kenapa ada Rasul. Ini nak jawab kepada golongan-golongan liberal yang bengap ni. Dia kata Quran tu ditafsirkan dengan kita punya kefahaman sendiri. Betul, banyak macam ni. Kenapa kita perlu rujuk balik kepada Nabi punya tafsiran, kepada tafsiran Ibn Abbas? Mereka hidup pada zaman yang 1000 tahun dahulu. Dah obsolete dah. Kita katakan bengap kau ni kau ke yang dulu dengan Quran kat engkau tengok Quran tu turun, situasi yang berlaku ketika ayat tu turun. Kau tak tengok situasi ayat tu berlaku ketika ayat tu turun? Kau tak rasa suasana ketika ayat tu turun macam mana? Seperti kata sahabat, ayat ni turun dekat aku, kata sahabat. Pasal apa tu? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Seorang sahabat yang bergaduh pasal tanah, pasal air turun daripada bukit, kan? Kisah tu kan, seorang sahabat ni disimpan air, kemudian baru dilepaskan dekat jiran dia. Maka dia tanya pada Nabi SAW, boleh tak buat macam ni ya Rasulullah? Dia kata boleh. Yang bawah tu tak puas hati, kata Rasulullah, kau buat keputusan tu sebab dia nak saudara kau. Nabi SAW punyalah marah, dia kata. Maksudnya soalan Nabi ni kronisma. Soalan Nabi ni kronisma, buat keputusan ikut hawa nafsu, bukan atas dasar wahyu. Kemudian turunlah ayat fala wa rabbik, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, tidak beriman mereka itu dengan sebenar-benar beriman, hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum, sehingga mereka itu tidak berhukum dengan kamu. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan kemudian
tak ada dalam perasaan mereka itu haraj, rasa sempit di atas apa yang kau telah hukumkan wahai Rasulullah. Wa yusallimu tasliman, dan kamu telah tunduk dengan ketundukan yang sepenuhnya. Ayat tu jelas. Para sahabat kata, ayat ni turun kat aku. Dia kata, ayat ni turun kat aku. Macam mana golongan-golongan ni nak tafsir Quran ikut kefahaman sendiri? Jadi kita kata bahaya golongan ni. Itulah pentingnya Rasul. Kemudian diturunkan kitabnya dan diutus malaikat yang mulia untuk menandingi musuhnya. Allah Ta'ala hantar juga malaikat untuk bagi kita ilham akan buat kebaikan. Yang saya sebutkan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Ta'ala ilhamkan fujur wa taqwa. Maka yang ilhamkan fujur jahat tu siapa? Syaitan. Yang ilhamkan yang baik siapa? Malaikat. Suatu kadang-kadang masa tadi sebelum datang kelas tadi kan ada, jom datang kelas hari ni. Kan. Malaikat lah tu. Syaitan kata hujan lebat lah. Malaikat kata tak, hujan dah berhenti, renyai je. Syaitan kata renyai pun jam. Malaikat kata tak apa, jam sikit je, kejap je, ilmu yang dapat tu banyak. Syaitan kata alah, Ustaz Ino tu sembang je banyak. Syaitan lah tu. Itu kita syaitan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu saya sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, fa inna syaitan lammatun li ibni Adam wal malaikatu lammatun li ibni Adam. Pada syaitan itu ada bisikan dalam jiwa manusia dan malaikat pun ada bisikan dalam jiwa manusia. Satu, malaikat dihantar pula. Kemudian jika syaitan memerintahkannya sesuatu, maka sang malaikat akan memerintahkannya dengan ajaran Rabbnya. Disebut tadi lah. Jika seorang sedang mentaati musuhnya yang dapat membuat dia binasa, maka akan datang pertolongan kepadanya berkali-kali. Maksudnya kalau syaitan nak buat benda binasa, maka malaikat akan sentiasa ingatkan kita benda-benda yang baik. Jangan buat benda ni. Sebab itulah bila nak buat jahat tu, rasa macam takut je, betul tak? Kita tak nak buat jahat. Sekali-sekali nak buat jahat, sekali-sekali nak buat jahat kan. Nak buat jahat tu rasa macam bergetar dada ni, gigil, lepas tu takut. Ini memang betul. Sebab Nabi kata apa? Al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayattali alaihi nas. Dosa itu memang benda yang menyebabkan diri kamu ni bergetar, dan kamu tak suka manusia tengok. Dan kalau siapa ada sikap itu, maksudnya dia ada iman lah tu. Lepas tu Nabi kata da'ma yuri buka ila mala yuri buka. Tinggalkan apa yang menyebabkan kamu rasa ragu-ragu kepada benda yang kamu ragu-ragu. Kamu yang ragu-ragu kepada benda yang tak ragu-ragu. Kita kata, benda ni okey ke tak okey? Yang okey ke tak okey? Rasa getar-getar, takut. Maka tinggalkan lagi bagus. Sebab tadi ada al-ithmu mahaka fi sadrik. Dosa itu apa yang hati kamu akan rasa macam tertekan, rasa sesak nafas. Itu juga pertolongan Allah Ta'ala. Kan kita biasa dengar hadis Nabi SAW berkenaan Nabi buat line lurus tu kan? Betul tak? Dia buat line lurus, terus sebelah tu ada line macam tulang ikan tu. Yang tulang-tulang ikan tu, tepi line tu ialah ajaran yang sesat. Nabi kata ini jalan lurus. Kemudian Nabi sebut apa? Kemudian dekat bawah ni ada, dekat pintu tu ada pemanggil, mai sini, betul tak? Dan kat sebelah atas pula jalan tersebut ada yang kata jangan masuk jalan yang sesat ni, jangan masuk sesat. Kemudian Nabi kata yang ajak pada jalan yang lurus ni siapa? Bukan. Pemanggil tu ialah kitabullah, Al-Quran. Yang ke atas tu yang jaga kata jangan masuk pintu tu, jangan masuk pintu tu, apa dia? Nabi kata apa? Jiwa hati manusia yang Allah Ta'ala tanamkan dalamnya sikap nakkan kebaikan tadi. Maksudnya Allah Ta'ala dah tanam juga dalam hati manusia tadi nakkan patah balik tadi lah, yang amanah saya sebut tadi mula-mula tadi. Sebab itulah ini ada tentera Allah yang Allah Ta'ala hantarkan untuk bantu kita menghadapi syaitan. Apa lagi? Kemudian yang selamat adalah ditolong oleh Allah Ta'ala, dan yang terpelihara adalah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Okey. Kemudian dia kata Allah memberikan jiwa yang tenang kepada manusia sebagai lawan dari jiwa yang mengajak kemungkaran. Ini satu lagi Allah Ta'ala bagi jiwa yang tenang. Ini nafsul mutmainnah tadi. Jika nafsu buruknya memerintahkan keburukan, maka jiwa tenangnya mencegahnya. Lepas tu kita tengok orang kafir pun kadang-kadang dia tak suka buat benda jahat, betul tak?
Sebab apa? Dia kata bila buat benda jahat, hati tak tenang. Mana datang hati tak tenang ni? Allah yang bagi. Cuma sekali lagi kita sebut, bergantung kepada tenang tak tenang semata-mata tak cukup dalam manusia ni untuk mengetahui kebenaran. Sebab tenang tak tenang itu sangat subjektif, sangat luas. Ahli maksiat, dia akan tenang dengan maksiat yang dilakukan. Dia tengah boring-boring, aku nak minum arak, bagi tenang petang ni. Tenang. Isap okok, tenang, tension isap okok. Nak hilangkan, nak bagi tenang. Sebab itulah bergantung pada tenang semata-mata, bukan dasar kepada kebenaran tadi. Satu kita kena ingat. Sebab tu kalau kita buka kitab Fathul Bari, dalam mensyarahkan hadis itulah, dak ma yaribuk ila ma yaribuk tu, hati kamu ni kan bergantung, meninggalkan apa yang ragu-ragu. Dia kata kufur kepada orang yang hanya bergantung kepada hatinya saja dalam nak tahukan kebenaran dan hak. Kalau kata cukup dengan hati aku saja, aku tahu benda itu betul dan benda itu salah, kufur. Sebab tu orang kafir dia tanam ni, follow your heart. Betul tak? Betul tak? Kalau cerita putih kan, bila tengah cinta happy-happy tu, dia kata dia nak kejar juga makwa dekat kapal terbang tu. Tak usah, follow your heart, dia kata. Nampak tak? Ini contoh yang kita pernah jumpa. Sebab apa? Dia follow your heart. Sebab tu kata syaitan yang suka. Syaitan yang bagi tanam ni. Itu dia tanamkan hidup biar sedap. Hidup biar sedap. Hidup nak sedap, tak semua hidup sedap. Dia kan bukan nasihat mak dia tadi, mak dia kata jangan pergi, nasihat bapak dia kata jangan pergi, nasihat apa semua jangan pergi, dia tak peduli. Mak dia nasihat tak peduli, bapak nasihat kata follow your heart. Itu yang anak-anak sekarang ni dia tak peduli. Follow your heart. Mak dia nasihat, mak dia yang lebih pengalaman dengan kehidupan, tahu apa benda semua ni, jaga benda kecil sampai besar, kenal dia punya sikap, kenal dia punya perangai. Bila nasihat kau janganlah biar lelaki tu, oh I follow my heart mom. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kita benda ni kita kena, Masya Allah, Ibn Qayyim ni cantik kitab dia. Maka jiwa tenangnya akan memerintahkannya. Kadang dia mentaati sesuatu dan kadang-kadang yang satu mentaati yang lainnya. Demikian yang sering dialami keduanya. Kemungkinan salah satu keduanya akan kalah mutlak sehingga tidak mampu berdiri lagi selamanya. Maksudnya kadang-kadang kita ikut jiwa yang baik tadi sampai jiwa baik tu betul-betul menang, sampai hari jadi baik terus. Kadang-kadang kita ikut yang kalah tu, yang jahat tu, sehingga hari tu kita jadi orang yang syaki, orang yang sangat bersedih sebab hari tu kita ikut yang benda tak elok hari tu. Wallahu ta'ala alam bisawab. 9.35 dah cukup lah. Kuliah tak jalan lama sangat. 1 jam cukup. Kita akan habiskan Ibn Qayyim ni, panjang lagi huraiannya. Baru kita masuk bab nak lawan jin tu. Ustaz ni tak sampai. Ustaz, saya nak point bab 5 ni yang kita nak ni. Macam ada sebab-sebab jin rasuk ni, macam mana kaedah jin rasuk apa semua. Itu. Tapi ini kata mukadimah penting sebelum kita pergi nak lawan jin ni. InsyaAllah kalau mukadimah ni kita kuasai, dah tak berhajat kita dah kepada ilmu-ilmu masuk-masuk jin ni dah. Jin tak masuk dah kat badan kita dah. Mana ada kata jin pergi rasuk Imam Syafi'i? Mana ada? Ada imam-imam muhaddisin yang besar-besar tu, pakar-pakar hadis, ulama masalah kata kena rasukkan jin, tak ada. Bagi kita akan tengok nanti sebab kerasukan jin ialah ni kita akan tengok antara jiwa yang lemah, yang suka ikut hawa nafsu tadi. Barakallahu fikum. Masya Allah, banyaknya iklan. Okey, Sabtu ni kita ada satu kuliah khas pukul 11.30 pagi. Nama dia Syekh Shadi Al-Sulaiman dari Australia. Jadi ceramah ni dalam bahasa Inggeris lah. Jadi tajuk dia How the Prophet SAW train tarbiyah the youth from among the companions. Macam mana para sahabat dulu melatih pemuda-pemuda di kalangan sahabat. Bagus tajuknya. Kena dengan tajuk kita tadi, berkenaan dengan latih anak-anak kita. 11.30 pagi. Ahad pula Dr. Abdul Basit, pukul 11 pagi ya. Mana lepas kuliah akidah tahawiyah, akidah Fathul Majid saya tu, pukul 11 pagi Dr. Abdul Basit, kitab dia Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tak silap saya adab bergaul lah saya.
Adab bergaul rasanya. Ada adab dalam pergaulan. Lepas tu Ahad juga pukul 3 petang. Ni English pula. Tadi Abdul Basit bahasa Melayu. Ahad pukul 3 petang kuliah khas Syekh Yunus Katrada bertajuk The Heart Melters. Itu saya sebut, The Heart Melters, pelembut hati lah. Syekh akan membawa kisah-kisah dan hadis dan yang melembutkan hati. Bagus ni. Pada hati yang keras, rasa-rasa tak pernah menangis pasal dosa, rasa hati tu keras dah tu. Bila buat maksiat happy, hati terkeras dah tu. Bila tengok maksiat tak benci, maksudnya hati keras dah tu. Itu maksudnya perlukan the heart melters ni, maksudnya kena datang kelas ni lah. Barakallahu fikum. Dalam bahasa Inggeris kuliah tu pukul 3 petang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya mohon maaf kalau tersilap bahasa. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kita dan tuan semua. Jumpa lagi kita akan kuliah akan datang biiznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.